Apa khabar semua? Kalau anda ada beli kereta baru dalam tempoh 5 tahun ni, kemungkinan besar kereta anda tu ada turbo. Masalahnya, orang cakaplah turbo ni cepat rosak. Dan kalau rosak tu memang melayang ribu-ribu ringgit. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa sebenarnya turbocharger ni dan betul ke dia adalah punca kereta cepat rosak. Okey, jom kita tengok. Baik, pertama sekali turbocharger ni dia adalah satu alat tambahan yang engineer gunakan untuk bantu enjin anda bernafas lebih cepat. Jangan tak percaya. Enjin anda tu sebenarnya bernafas sebab dia akan bawa masuk udara waktu intake stroke. Lepas tu bila dah lepas power stroke, udara kotor tu akan dibebaskan keluar semula ke persekitaran. Sama konsep dia dengan bernafas. Jadi kalau kita boleh sumbat lagi banyak udara masuk ke dalam enjin, lagi banyaklah kita boleh bakar minyak tu dan lagi power lah enjin kita. Ini secara ringkas lah macam mana turbocharger berfungsi. Asalnya dulu, orang guna turbo ni untuk kapal terbang perang masa World War dulu. Sebabnya dekat atas sana udara memang nipis. Jadi enjin jadi tak power sebab tak boleh bernafas. Jadi diorang letaklah turbo ni dekat enjin kapal terbang untuk bantu dia bernafas. Masalah yang sama juga berlaku pada enjin kereta waktu naik bukit. Bila dekat tempat tinggi macam Genting ke, Cameron ke, udara dekat situ sebenarnya sedikit nipis berbanding udara dekat bawah. Even manusia pun cepat penat bila jalan-jalan dekat atas bukit. Jadi memang ada keperluan untuk letak turbocharger dalam enjin kereta. Cuma masa mula-mula orang test turbo ni dekat kereta, disebabkan dengan adanya turbo ni, kita boleh paksa kereta tu bernafas dengan cepat. Jadi enjin akan jadi sangat power, maka turbo ni masuk ke dalam sukan racing dulu. Sebab dalam racing ni, yang ada enjin paling power lah akan menang. Cuma enjin tu memang cepat rosak. Satu race tukar enjin, satu race tukar enjin. Memang diorang tak kisah, asalkan menang. Dan mungkin inilah puncanya orang kata sampai sekarang ni enjin turbo cepat rosak. Bila dah lama lepas tu, of course teknologi racing ni akan masuk ke kenderaan biasa. Dulu asal-asalnya turbo ni digunakan untuk naikkan power enjin tu. Tapi lama-lama orang perasan yang kita sebenarnya boleh kecikkan enjin asal. Contohnya enjin 2.5 liter, kita boleh kecikkan kepada 1.5 liter saja, lepas tu letak turbo dekat situ. Dan enjin ni akan keluarkan power output yang sama. Bila guna enjin yang kecil, enjin tu akan jadi lebih compact dan jadi ringan sikit. Dan ini menjadikan kereta tu ada power to weight ratio yang tinggi. Lepas tu, bila enjin ni kecil, permukaan dalam enjin yang bersentuh tu akan berkurang berbanding enjin besar. Jadi dekat sini dapat kurangkan friction lah. Bila friction kurang, maka enjin akan jadi lebih efisien. Dalam tahun 2010 macam tu, satu dunia tengah sibuk nak tackle masalah climate change. Dan ini termasuklah enjin manufacturer. Sebenarnya kerajaan macam EU, diorang ada regulation macam Euro Standard tu, yang mana kalau manufacturer kereta ni tak dapat capai emission level yang diorang tetapkan, kereta tu tak boleh dijual dekat EU. Dan teknologi turbo ni pula dah terbukti boleh kurangkan pencemaran. Kebetulan masa ni pula saya tengah buat PhD dekat Imperial College London. Jadi memang banyak manufacturer kereta datang, even tim F1 pun datang ke universiti untuk minta bantuan tim turbocharger ni desainkan turbo untuk diorang. Memang research turbocharger sangat hot lah waktu tu. Ada orang tanya, kenapa nak kena buat research ni? Beli je lah turbo dekat kedai tu. Sebabnya kita nak maximize kekuatan enjin tu. Kita nak, kalau boleh, enjin tu paling kecil tapi keluar output paling banyak. Turbo pun nak kena betul-betul ngam dengan enjin tu. Ini kita panggil enjin turbocharger matching. Kalau tak, mulalah datang masalah turbo lag dengan choking. Sementara tu, dekat luar, banyak je orang yang nak upgrade enjin diorang dengan cara letak turbo. Cuma masalahnya, bila tambah turbo ni, stres pada enjin tu akan meningkat. Anda bayangkan je lah, anda tengah bernafas, tiba-tiba orang sumbat udara masuk mulut anda guna blower yang sembuh nyamuk Aedes tu. Boleh meletup paru-paru kita. Memang paru-paru anda tu tak dicipta untuk handle stres sebanyak tu. Sama juga dengan enjin yang standard tak ada turbo ni.
dia tak dicipta untuk additional stress yang datang dari boost turbocharger tu. Nak pasang tu pun, first kena match engine dengan turbo tu. Lepas tu, ECU engine tu nak kena remap balik supaya engine boleh take advantage udara ekstra yang masuk ke dalam engine tadi. Kalau udara tu banyak tapi minyak kita tak tambah, tak guna juga. Dan ini memerlukan kepakaran yang tinggi untuk buat. Tapi even kata yang pasang turbo tu terror pun, tetap tak ada siapa boleh guarantee enjin tu akan tahan. Sebab memang dia tak dicipta untuk handle stres sebanyak tu. Sebab tu warranty akan void bila kita godek-godek enjin ni. Manufacturer pun malas layan, dia nak lepas tangan saja. Itu yang banyak enjin turbo rosak tu. Dan sentimen ni sampai sekarang masih ada. Sampai ada yang tak nak beli kalau kereta tu ada turbo. Okey, kalau kereta tu datang dari kilang memang dah ada turbo, ini different story. Bila turbo tu dah dimasukkan pada enjin waktu design stage lagi, memang engineer ada peluang untuk alter design enjin tu. Contohnya dia boleh ubah wall thickness dia, reinforcement structure dia, dekat mana nak position turbo tu supaya heat dia tak kacau komponen lain. Semua ni engineer boleh consider waktu design stage. Maknanya enjin kereta turbo dari kilang ni memang dah direka bentuk untuk tahan tekanan tambahan disebabkan turbo yang ada tu. Jadi kereta macam ni, contohnya Civic 1.5 turbo, CR-V turbo, Almera turbo, Activa turbo, Myvi turbo. Yang last tu bukanlah. Kereta-kereta macam ni, turbo dia tahan je. Dia tak rosak pun. In fact, manufacturer masih berani bagi warranty 5 tahun. Macam biasa. Tak kira enjin tu turbo ataupun tidak. Sebab memang diorang dah design dengan baik enjin tu dan diorang dah buat testing kau-kau. Entah berapa juta kilometer diorang test pun kita tak tahu. Kalau anda nak tahu, testing program ni salah satu benda yang sangat penting engineer akan buat. Sebab once produk tu dah release, diorang tak boleh buat apa-apa dah. Kalau ada mistake, produk kena recall, memang rugi berjuta-juta punya. Jadi sebelum produk keluar tu, diorang akan test dan test lagi. Jadi sebenarnya kereta turbo ni, dia tahan je. Kalau kereta tu datang dari kilang, dah ada turbo. Untuk kes kereta turbo yang bolt-on pula, bergantunglah kepada tukang pasang tu. Tapi saya rasa siapa yang tambah turbo dekat enjin dia tu pun faham risiko ni. Tambah turbo ni satu major modification lah pada enjin tu. Jadi tak wajar kalau anda assume ketahanan dia sama saja. Ini dikira macam dia punya pros and cons lah. Ada juga manufacturer yang buat servis turbo dia pada sela masa yang berbeza. Jadi macam ada servis A dengan servis B. Memang macam leceh sikit, tapi mungkin inilah cara terbaik yang diorang jumpa untuk pastikan turbo anda tu selamat. Anda kena ingat yang turbo ni beroperasi dalam suhu yang sangat ganas. Turbine blade tu, suhu api yang pusingkan dia, kalau kereta petrol, boleh sampai 1100 darjah Celsius. Dan kalau turbine tu kecil, dia boleh berputar sampai 200,000 putaran seminit. Maknanya dalam 3,000 putaran sesaat. Laju gila kan? Dia punya laju sampai ada pelajar saya tak puas hati sebab tak percaya. Tapi memang inilah yang berlaku. Dan kalau anda nak belajar lebih banyak lagi tentang enjin, komponen-komponen enjin, sistem enjin, tapi tak ada masa nak pergi kelas, saya ada sediakan lebih 50 video dan 5 jam konten online untuk anda layan secara online pada bila-bila masa dekat mana-mana saja. Projek ni saya namakan kursus online Enjin Zero to Hero. Link untuk join saya letakkan dekat bawah. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.